Amma ba'd. Jadi yang dihormati, yang diraikan pengurusi AJK Surau, Wakaf Siti Aisyah, alhamdulillah. Hari tu minta dah itu kan. Ada minta sebelum ni suruh main mengajar. Tak ada no. Lepas itu ada main suruh minta mengajar tu. Tak ada kan? Ha? Ada kan? Oh, ganti lah. Saya ni baru selesai buat ni je. Buat apa? Tak baru buat lah. Ada kot 3 minggu dah buat stand jantung. Tapi alhamdulillah tak teruk mana. Tapi saya tak kena serangan lah. Tak kena serangan. Cuma saya pergi hospital tu sebab ada simptom jantung. Jadi orang kata muda kena dah kata. Baru 42. Muda-muda kena dah. Sebab keturunan. Semua. Dia rasa simptom ni Simptom ni dia rasa kalau saya buat aktiviti yang berat sikit, contoh jogging ke, kayuh bicycle ke, dia rasa menyucuk sini menyucuk, tapi menyucuk lah, taklah sakit macam orang kena serangan tu. Lepas tu dia rasa sakit dekat rahang. Itu simptom yang saya kena lah. Jantung punya simptom ni dia macam-macam. Jadi sebab saya ni ada keturunan, jadi saya pun tak terkejut sangat. Biasalah, kita pun rasa biasalah, memang keturunan kita macam tu dah. Jadi orang yang ada keturunan ni kebiasaannya dia jaga macam mana pun dia tetap kena. Contoh dia ada seorang India ni yang sama dengan saya masuk, dia betul, veggie betul, makan sayur saja, orang panggil apa, vegetarian. Dia kata saya veggie, dia kata saya tak makan daging kan, saya jaga badan dia fit. Umur dia masa tu 47, masa masuk sekeliling saya tu umur dia 47, dia kena serangan. Lepas tu dia tanya nurse tu, nurse yang agak senior. Dia kata saya ni masalah ni sebab apa, sedangkan saya jaga badan. Lepas tu nurse tanya, ada tak adik-beradik yang kena? Ada. Saya ada 7 beradik, 6 beradik semua kena. Tak payah tanya, hang jaga macam mana pun, kalau keturunan jenis jantung sumbat juga. Itu dia. Kalau keturunan jantung sumbat juga. Itu yang nak beritahu. Jaga api tak mana. Dia punya penyudah cerita dia kodok dan qadar. Pak menakan saya ni, dia ketua jantung bagi bahagian utara dengan Kelantan. Dululah pencen lah. Dia pun kena. Dia pun kena. Pakar. Doktor tu kena lah. Doktor apa? Tuan Azul Zahir kena. Pak menakan saya ni. Tapi dia pencen lah. Dia pakar. Dia adalah penasihat doktor, penasihat jantung kepada Sultan Kedah dulu, arwah dah. Dia penasihat. Pun kena jantung. Sebab keturunan. Keturunan ni tak boleh lari. Yang kedua, yang tak boleh lari orang lelaki. Yang ketiga, dari segi bangsa dia, yang bangsa India. Bangsa India ni dia senang kena. Mai keturunan India ni senang kena sebab saluran jantung mereka dengan bangsa lain sikit. Orang berketurunan India ni, dia jantung dia kecil. Jantung dia kecil sikit. Saluran dia, bukan jantung, saluran jantung dia kecil. Jadi dia senang kena. Dan nisbah yang ada dalam hospital bersama-sama saya pun kebanyakannya India lah. Itu dia.
Yang kedua Melayu, yang ketiga Cina. Jadi tuan-tuan jagalah. Nak jaga kalau ada keturunan tak tahu. Tak tahu nak abang. Ada setengah orang dia keturunan apa kecil manis. Saya kecil manis tak tahu. Gula saya tak jaga. Saya pergi kedai, teh tarik apa semua. Makan serba Makan nasi banyak. Gemuk tapi gula 5.5. Normal. 5.5 tu border lah, tak normal ke. Border ni 6 border. 5.5 saya 5.3. Normal lagi. Jaga tuan-tuan. Tapi jangan takutlah, semua tu Allah tentulah. Bila sampai umur 40 tu memang umur nak dekat mati dah. Kan? Boleh tahan lagi 20 tahun ni. Jadi dia bagi penyakit macam-macam lah. Itu biasa kan. Sampai umur 60 tu tunggu nak mati lah. Kan? Itu je. Jangan takut. Kan? Orang lain dengar takut. Saya tak takut pun. Bukan nak kata kita ni beriman kuat, tak ke. Tapi sebab keturunan. Semua daripada Tok Wan saya, Tok Wan belah mak meninggal jantung, Tok Wan bapak meninggal jantung, bapak pun meninggal jantung, abang semua kena jantung. Jadi bila kena tu macam kena sakit, kena sikit apa, kena demam je tu lah rasa. Dia macam tak ada apa. Orang lain dengar tu takut. Kita macam tak ada apa. Sebab keturunan kita macam tu lah. Baik, kita sambung tajuk buku Talbis Iblis karangan Ibnu Al-Jauzi. Kita sambung. Hari itu kita baca pada Talbis Iblis kepada penguasa. Hari ini kita sambung balik yang kita tak habis lagi, iaitu Talbis Iblis terhadap orang awam. Dia sambung terhadap orang awam yang belum lagi habis lagi. Baik, kita sambung pada tajuk iaitu Muslihat Iblis, Talbis Iblis kepada orang-orang awam yang lebih mengutamakan orang-orang zuhud daripada para ulama. Jadi ada sebahagian orang awam ni dia lebih mengutamakan orang yang zuhud. Orang yang zuhud ni macam mana? Orang yang zuhud ni dari segi penampilannya, yang pertama lah, nampak dia tu macam alim. Bukan juga. Orang zuhud ni bukan segi penampilan, silap. Orang zuhud ni dari segi amalannya hebat. Dari segi amalannya tu hebat. Berbanding dengan ulama. Ulama amalan mungkin tak berapa nak hebat. Kerana ulama ni masa mereka habis kepada mengkaji ilmu, nak mengeluarkan fatwa. Jadi masa mereka ni habis dengan ilmu. Adapun orang zuhud ataupun abid, mereka ni golongan yang banyak masanya beramal. Orang zuhud ni yang rendah diri. Zuhud ni maksudnya rendah diri daripada perkara-perkara dunia. Itu zuhud. Adakah zuhud ni tak bagus? Bagus Bukan tak bagus. Zuhud ni adalah satu perkara yang bagus, dan menjadi orang yang zuhud itu adalah perkara yang baik. Okey. Tapi masalah orang awam ialah apa? Yang nak diberitahu oleh Ibnu Al-Jauzi ni ialah orang awam ni dia lebih mengutamakan orang yang zuhud berbanding ulama. Baik, dia kata apa sini? Di antara muslihat iblis terhadap mereka ialah tindakan mereka yang lebih mengutamakan orang-orang yang menampakkan zuhud daripada ulama. Andaikan ada seseorang yang memakai baju tebal bulu muncul di hadapan orang-orang yang jahil, maka mereka akan memuja dan menyanjungnya.
Apalagi jika orang zuhud yang memakai baju tebal itu selalu mengangguk-nganggukkan kepalanya dan pura-pura khusyuk di hadapan mereka. Bahkan mereka berkata, orang ini jauh lebih hebat jika dibandingkan orang Polan yang ulama itu dan yang masih menyempatkan diri mencari keduniaan. Sedangkan orang ini adalah orang zuhud yang tidak makan yang kering maupun yang basah serta tidak menikahi wanita. Itu dia kata. Ini zaman dia lah. Dia cerita macam mana penampilan orang zuhud ni, kan? Dia kata orang zuhud ni dia mai pakai baju yang tebal bulu. Maksud tebal bulu ni maksudnya baju dia tu tak terurus lah. Baju dia tidak terurus. Bukan lah ni kalau tebal bulu tu mahal lah. Baju tu kalau baju sejuk dia tu duk nampak bulu terkeluar, mahal lah maksudnya baju tu. So baju kulit. Tapi zaman dulu ni kalau tebal bulunya maksudnya tidak terurus lah. Maksudnya baju tu kulit juga, tapi kulit yang tidak diuruskan dengan rapi, maksudnya murah. Orang zuhud ni pemakaiannya tidak begitu rapi, sebab dia tidak mahu kepada dunia. Tak salah lah benda tu. Sebab dia tidak mahu bersebok-sebok dengan dunia, maka pakaian dia pun juga tidak terurus. Ulama ni dia pakaian dia agak terurus kerana dia nak menampakkan haibat sebagai seorang ulama tu. Jadi orang akan dengar cakap dia. Orang ulama dia kena macam tu. Dia tak boleh duk selekeh, tak boleh. Dia pakaian dia kena kemas. Tapi janganlah terlampau kemas sangat. Janganlah terlampau, orang kata terlampau nampak luxurious, nampak apa tu, nampak terlalu hebat, tak boleh lah. Tapi kena kemas supaya diri dia tu nampak hebat. Ada pun orang zuhud dia pakai, orang kita di Malaysia ni kalau zuhud ni dia pakai baju tak apa nak setrika sangat. Dia duk ulang baju tu setiap hari, duk pakai baju tu sampai lusuh, baju yang lusuh dia pakai. Itu penampilan orang yang zuhud. Cuma Ibnu Jauzi ni dia cerita keadaan di tempat dia lah, macam mana orang zuhud penampilan. Jadi apabila seseorang ni, orang awam ni dia tengok penampilan orang zuhud ni, maka dia kata tengok orang zuhud ni dia tidak mahu kepada dunia. Maka mereka pun akan sanjung dia. Dia kata pula berbeza dengan ulama yang mahu kepada dunia. Jadi kita tak mau pegang orang ulama, kita pegang kepada orang-orang zuhud. Orang sekarang ni contohnya, contoh yang saya boleh bagilah, contohnya apa? Contoh ada sebahagian daripada kumpulan-kumpulan tarekat. Kumpulan tarekat. Tarekat tak ada masalah. Contoh sebahagian kumpulan tarekat ni, mereka ni amat menyanjungi ketua tarekat mereka, atau kita panggil mursyid tarekat. Sehingga kan mursyid tarekat ni orang kata diambil semua apa yang disebut dan dikatakan, tak tolak satu pun. Sehingga berlaku kes, ada berlaku kes yang saya tahu, sehingga kan ada perkahwinan yang tidak sah melibatkan ahli-ahli tarekat. Kerana apa? Kerana perkahwinan tu tak cukup syarat. Dia tak cukup syarat. Tapi Tok Guru mereka, Tok Guru tarekat tu kata boleh. Ini masalah dia. Tok Guru, bila seorang Tok Guru tarekat ni, masalah dia ialah dia memang ahli, orang kata ahli zikir, amalan dia banyak, tapi dia bukan ahli fiqh. Kebanyakannya macam tu. Dia bukannya ahli fiqh.
Dia memang ahli zikir, itu kita tak tolak lah. Mungkin dia ada karamah yang Allah Subhanahu Taala beri kepada dia, itu kemungkinannya ada. Tapi dia bukan ahli, kebanyakan mereka bukan ahli fiqh. Jadi bila bukan ahli fiqh, jadi apabila mereka mengeluarkan pendapat, jadi pendapat tu masalahnya kemungkinan tak betul. Sehingga berlaku yang saya tahu, ada satu kumpulan ni, ada ahlinya perkahwinan tak sah. Tak sah perkahwinan sebab tak cukup syarat. Dia hanya pegang syarat 2 mahalah. Dia pegang syarat 2 mahalah. Kalau pegang syarat 2 mahalah ni, boleh kahwin tanpa ada wali. Itu kalau kahwin kat Siam, boleh lah. Kalau kahwin kat Siam tak apa. Kahwin kat Malaysia, contohnya kita Pelostam, Penang Pelostam, 2 mahalah, boleh tak kahwin tanpa wali? Tak boleh juga. Kecuali qadi yang mai jadi wali, boleh lah. Sebab dalam mazhab Syafi'i, as-sultan huwal wali. Dalam mazhab Syafi'i ni, dalam bab nikah ni, sultan adalah wali. Tapi takkan sultan nak jadi wali kot. Tak boleh lah kan. Sultan bakul pada kerja lain nak jadi wali hang, tak kerja dah apa kan. Okey. Jadi sultan ni dia lantik orang-orang yang tertentu dan beri kuasa untuk membolehkan mereka menggantikan wali yang betul. Contoh dia di Thailand. Di Thailand tu bila dia berkahwin melalui wali-wali yang dilantik oleh kerajaan Thailand. Jadi tak ada masalah. Kahwin Thailand tak ada masalah lah. Kahwin Lostak, kahwin Perlis, kahwin Perak, kahwin KL tanpa wali yang betul, boleh tak boleh? Tak boleh. Kecuali wali tu adalah lantikan daripada pemerintah ataupun sultan. Boleh. Jadi apabila mereka ni berkahwin, maka yang jadi walinya siapa? Tok Syekh tu. Tok Syekh tu pula yang pergi jadi wali. Pening. Pening pula. Nasib baiklah mereka tu rujuk balik kepada orang yang ni, akhirnya kahwin elok balik lah. Itu satu masalah. Satu masalah. Jadi mereka ni, orang awam ni tak tahu. Orang awam ni tak tahu. Mereka menganggap orang zuhud ni lebih hebat daripada ulama, kerana mereka melihat kepada penampilan dan juga kepada amalan. Itu kita tak tolak. Mungkin penampilan dia sebegitu kerana dia tidak mahu sangat kepada dunia ni, tak mahu. Mungkin amalan dia banyak, mungkin Allah bagi kepada dia karamah. Tapi kita kena cek juga, adakah dia ni ahli fiqh yang boleh mengeluarkan pendapat dalam bab fiqh. Itu dia. Tak kira lah semua dia ustaz ke, ulama lain, ustaz lain. Ustaz ni mungkin dia tak boleh mengeluarkan fatwa. Ustaz ni dia tak boleh mengeluarkan fatwa, tapi dia mungkin mengetahui ilmu fiqh. Jadi kita boleh tanya, fasalu ahli zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang selayaknya pada bidangnya sekiranya kamu tidak mengetahui. Itu dia. Ini masalah yang dibawa oleh Ibnu Jauzi kata. Itu yang ditipu oleh iblis kepada orang awam. Mereka lebih nampak hebat orang zuhud berbanding ulama. Kemudian mereka berkata seperti itu kerana memang tidak tahu kelebihan orang yang berilmu daripada orang yang zuhud, sehingga mereka lebih mengutamakan orang-orang zuhud itu daripada syarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa dia? Contoh dia adalah tok guru depa ni mimpi mendapat satu amalan. Okey. Dia mimpi dapat satu amalan. Maka dia pun bagi tahu kepada ahli-ahli dia lah. Dia kata semalam mimpi
jumpa Rasulullah, dapat satu amalan. Maka tuan-tuan rasa pengikut dia ni nak amalkan hak dia ke hak Nabi ajar? Confirm hak tu guru dia bagi tahu. Sebab yang ni eksklusif. Amalan ni eksklusif untuk ahli, untuk yang ikut aku saja. Yang tak ikut aku tak dapat amalan ni. Dan dia punya, orang kata, manfaat, faedah dia banyak, akan terlepas daripada api neraka. Dia abang lah apa-apa. Okey, banyak manfaat dia. Maka orang akan lebih mengutamakan amalan daripada Tok Syekh mereka berbanding daripada amalan yang diajar oleh Nabi SAW. Salah ke tak salah amalan yang Tok Syekh dapat dapat? Soalannya, salah ke tak salah? Tok Syekh dapat daripada mimpi. Persoalan ni soalan lain pula. Tok Syekh tarekat ni dia dapat satu amalan daripada mimpi. Dia pun kongsilah dengan dia punya pengikut dia. Persoalannya, boleh ke tak boleh kita amal amalan tu? Itu persoalan. Boleh tak boleh? Boleh, selagi mana dia tidak berlanggar dengan syariat Islam. Kalau tak langgar dengan syariat Islam, tak ada masalah, boleh diamalkan. Tapi janganlah kita ditipu oleh iblis dengan kita mengamalkan apa yang dimimpikan oleh Tok Syekh, dengan kita menolak amalan yang diajar oleh Nabi SAW. Kita buat hak Tok Syekh ajar, tapi hak Nabi kita tak buat. Hak mana lebih besar? Hak Nabi ajar tu lebih besar. Jadi kita istiqamah dengan apa yang diajar, amalan yang diajar oleh Nabi. Tapi kalau nak tambah sikit amalan hak Tok Syekh bagi tu, you are welcome lah, tak ada masalah. Itu nama dia bid'ah hasanah. Maksudnya benda tu masih lagi berlandaskan kepada syariat, dia tidak keluar daripada syariat, jadi boleh, tak ada masalah. Kecuali lah kalau duk sebut nama Cikgu Harun, tu lain lah kan. Itu tak keluar daripada syariat dah lah kan. Kalau masih lagi menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan masih lagi memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mungkin tidak menggunakan perkataan-perkataan yang diajar oleh Nabi kan. Contoh Nabi ajar Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dia mungkin tak ikut perkataan tu, tapi dia puji Allah Subhanahu Wa Taala juga kan, mengikut landas syariat ataupun mengikut landas orang kata bahasa Arab yang betul kan. Boleh, tak ada masalah. Cuma jangan kita mengenepikan ajaran Nabi SAW. Kita utamakan ajaran Tok Syekh yang dia dapat daripada mimpi. Yang tu kita sudah tertipu oleh iblis. Itulah talbis iblis tu kan. Kita tak mau tolak terus kan, sebab mungkin yang dia dapat tu mungkin betul kan. Mungkin amalan Tok Syekh tu, mimpi tu mungkinlah mimpi yang baik. Kita berhusnuzan, kita bersangka baik. Tapi kalau macam ikut Ibnu Al-Jauzi ni, dia tolak terus. Dia kata duk pakai apa hak Tok Syekh mimpi tu, buat apa dia kata kan. Pakai kira guna mimpi ya, tak boleh pakai Ibnu Jauzi ni dekat sikit. Kita lembut sikit lah, kita ambil jalan yang lebih lembut. Kita baca buku dia keras, jangan kita ikut keras sama dia. Ibnu Jauzi ni dia keras sikit, jangan kita ikut keras sama dia, kita lembut sikit lah. Kita murnikan sedikit, tak boleh keras sama Ibnu Jauzi, orang marah baik. Kemudian muslihat yang seterusnya ialah
muslihat iblis terhadap orang-orang awam yang mencela para ulama. Ni lagi banyak. Ni lagi banyak. Orang awam yang duk hina, yang duk kutuk ulama. Ulama ni dia ada banyak lah. Ulama ni tuan-tuan kena ada banyak. Kena ada tahu dia ada banyak pembahagian. Dia ada ulama fiqh, dia ada ulama hadis, dia ada ulama tafsir. Zaman dulu mungkin kebanyakan majoriti ulama dia pakar dalam semua ilmu. Zaman sekarang tak. Dia pakar dalam satu dua ilmu saja. Dia mungkin pakar dalam bab fiqh, bab hadis dia tahu sikit-sikit tapi dia tak berapa pakar sangat. Tapi masih lagi dikira sebagai ulama. Tapi perbandingan ulama sekarang dengan ulama dulu, contoh macam Imam Syafi'i ke Imam Nawawi, tak samalah. Tapi masih lagi diiktiraf sebagai seorang ulama walaupun dia mahir hanya pada satu ilmu. Kerana zaman ni memang macam tu. Trend dia macam tu. Kemampuan manusia pun macam tu, setakat tu ya. Dia boleh mahir dalam satu ilmu. Trend macam tu dah. Tak boleh lebih. Dia mungkin tahu sikit dalam bab fiqh. Tahu, bukan tahu sikit lah, tahulah dalam bab fiqh ni. Tapi mungkin tidak mampu nak mengeluarkan fatwa. Dia tahu dalam bab fiqh ni, fiqh jenayah macam mana, fiqh jihad macam mana. Dia tahu semua. Tapi untuk nak mengeluarkan fatwa, nak berijtihad, tak boleh. Tak mampu. Tapi kalau dia nak dalam bab hadis, mungkin dia pakar. Ataupun seorang ulama ni dia pakar dalam bab fiqh sehingga dia boleh berijtihad. Tapi mungkin dalam bab hadis dia kurang sikit. Nampak? Faham tak? Itu ulama, kategori ulama. Ada ulama dalam bab politik, dalam politiknya hebat. Ulama lain hebat dari segi ilmu fiqh, tapi dari segi politik tak boleh, tak tahan, tak mampu nak terjun dalam bab politik. Itu pun dikira sebagai ulama. Jadi orang sekarang ni dia tak faham situasi sebegitu. Dia tak faham. Kan? Jadi ada sebahagian daripada kita dia mencela ulama kerana mungkin ulama ni dia tersalah memberi pendapat dalam ilmu-ilmu yang tertentu. Contoh ulama saya kata dia tak tahu dalam bab hadis, dia kurang mahir dalam bab hadis, dia mungkin tersalah beri maklumat berkenaan tentang ilmu hadis ataupun riwayat hadis ni dia silap. Jadi kita ni mungkin duk seronok dengan ilmu hadis, kita pun mencela ulama tu. Yang kata depa ni bukan tahu apa. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang kata lebih gemar kepada ilmu fiqh. Ilmu fiqh dia gemar. Jadi adalah seorang ulama ilmu hadis ni dia bagi hukum silap, tidak mengikut mazhab dalam sesebuah negara tu. Contoh mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi kita pun mencela dia. Itu pun tak boleh. Tapi kita mencela tu bukan sebab nak mencela, sebab kita tak suka kepada ulama. Dan kita suka kepada ulama, tapi kita suka kepada ulama-ulama yang tertentu. Itu pun jadi masalah. Dan masalah yang paling teruk ialah berlakunya asabiyah di kalangan kita. Aku asabiyah kepada ulama fiqh. Hadis-hadis aku tak mau. Sebab ulama-ulama hadis ni terus kena paku Wahabi. Mai pula golongan yang kata Wahabi pula, dia kata pula kami hanya berpegang kepada hadis. Apa pula? Kami tidak berpegang kepada mazhab. Ulama-ulama fiqh ni kami tak pegang. Kerana apa? Kerana kami hanya berpegang kepada Al-Quran dan hadis untuk mengeluarkan hukum. Jadi ulama-ulama fiqh kami tak pegang, tak pakai, tak boleh pakai. Ada juga. Itu termasuk dalam kategori apa? Itu semua
termasuk dalam kategori mencela ulama. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, kita boleh tengok orang awam yang jahil terus. Yang jahil, dia mencela ulama. Kerana apa? Kerana seorang ulama ni, contoh dia mufti wilayah persekutuan, dia tak bagi orang menjamakkan solat ketika pergi ke konsert Coldplay. Jadi mufti wilayah ni dia kata haram bagi orang yang pergi ke konsert Coldplay untuk menjamakkan solat. Dia kata haram jamak solat tu, bukan haram solat. Solat tu hang kena buat, bukan haram solat. Solat tu hampir mana pun konsert Israel ke apa ke, hang tetap kena solat juga, tu wajib. Tu kata orang jahil tu kan. Tapi depa kata apa? Sebabkan kejahilan dia yang amat teruk tu. Kejahilan dia yang amat teruk, maka dia pun kata mufti wilayah telah mengharamkan kami melaksanakan ibadah solat. Itu dia. Dia buat anggapan sebegitu kerana kejahilannya. Mungkin dia pun tak tahu solat jamak tu penentang apa. Bodoh mentor tu. Bodoh mentor tu, dia tak tahu solat jamak tu apa dia. Dan bila mufti wilayah mengeluarkan fatwa lah, dia bila keluar tu dia bagi fatwa tu, dia mufti, dia kata haram, tak boleh solat jamak, tak boleh sebab pergi tengok konsert ni perkara yang lara, tak boleh haram lah solat. Kena agak sembahyang kan. Ada orang sembahyang dekat Bukit Jalil, ada orang sembahyang, bagus lah dia sembahyang tu, kita puji lah dia pi tu kita tak apa nak puji sangat, dia sembahyang tu kita puji sebab dia masih lagi melaksanakan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah Subhanahu Taala. Dia orang jahil ni, dia celak lah mufti, dia hina mufti wilayah. Dan orang jahil pun bertanya, boleh tak boleh? Orang jahil lain pun mai pula bertanya pula kepada ulama lain pula, boleh ke tak boleh seorang ulama mengeluarkan fatwa sebegitu? Boleh, tak boleh pula. Tak ada masalah. Yang diharamkan jamak. Yang diharamkannya adalah jamak dengan qasar, tak boleh. Tapi solat tu hang kena buat lah, tu tanggungjawab hang. Itu dia. Itu celaan, tak boleh. Jadi itu semua adalah tipu daya iblis. Kerana apa? Kerana kejahilan. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga yang mencela ulama ni, kerana apa? Mereka ni memang tak mau terus kepada Islam, tak mau terus contoh golongan liberal, adalah nama, tak boleh sebut lagi, kena tarik tauliah pula kan. Yang susah juga nak dapat tauliah ni, bukan senang kan. Depa pun orang duk bising, awak tak ambil tauliah? Ambil lah tauliah. Ambil tauliah lah. Aku kena temu dura cakap bahasa Arab 2 jam. Kena dengan Ustaz Rosli pula tu. Dia tengok, anta. Dia ni kena cakap Arab, tak boleh cakap Melayu ni. 2 jam dia tanya kan. Habis semua. Patutnya dia sejam, orang lain sejam. Dia tiba kat saya 2 jam terus cakap Arab, berak. Alhamdulillah lulus jugalah kan, berpeluh satu badan tu, sobong kena jantung. Itu dia. Susah juga dah dapat tauliah kan, susah tuan-tuan dapat tauliah kan. Orang kata awak tak ambil tauliah, susah. Sebab dia tanya semua. Dia tanya bab akidah, dia tanya bab fiqh, bukan dia tanya bab taharah ke apa dah. Dia tak tanya bab tu kan. Dia tanya apa maksud qadi, istilah qadi dalam mazhab Syafi'i. Apa maksud imam haramain? Apa maksud asah inda bada Syafi'iyah? Itu dia nak berikan ta'rif apa tayamum.
meraba juga kan. Tanya dalam bahasa Melayu boleh duk bohong hoak-hoak ke? Boh tanya dalam bahasa Arab, nangis ayak tu susah tuan-tuan nak dapat tauliah ni, tak senang. Cuma Majlis Agama Islam tahun lepas dia buat tauliah fast track. Fast track tak ada temu dua kan. Kata zaman aku tak buat kan. Bila alhamdulillah saya ada tauliah. Ada tauliah. Saya tak ada tauliah lah. Ada. Lama lah saya ambil lama lah. Ambil tu bukan sebab apa, ambil tu sebab saya nak minta apa dah tabung haji punya orang ni apa panggil? Mutawif tu ada istilah tu, pekta. Istilah untuk apa mutawif tabung haji nama dia pekta. Saya nak minta pekta tu. Nak minta pekta tu kena syarat dia kena ada tauliah negeri. Tapi tak dapat sebab bukan kroni. Anda dapat tu kena kroni. Saya minta nak dekat 8 tahun saya minta. 5 tahun direct, tiap tahun saya hantar orang. Temu dua pun tak panggil. Kawan saya duduk Melaka tak setahun tak sekali dapat. Sebab apa? Pak menakan dia duduk dalam tabung haji. Saya 8 tahun saya minta tak pernah dapat. Akhirnya baru saya tahu kena ada kroni dalam tabung haji dapat. Tak ada kroni tak dapat. Saya cukup syarat semua tetap tak dapat. Saya bawa orang umrah masa tu dah 5 tahun dah saya bawa orang umrah pernah melaksanakan haji tetap tak dapat. Sebab tidak ada kroni dalam tabung haji. Yang tu kena siarkan dalam tu. Siarkan dalam YouTube. Viral kan. Nak jadi pekta kena ada kroni dalam tabung haji. Baik. Itu orang yang ketiga. Jadi yang ketiga yang tak suka langsung kepada Islam. Dan ada banyak di Malaysia ni lah kan. Ada banyak, saya pun tak mau sebut sebab dulu ustaz dia mamak jenggot panjang-panjang ni. Berkata muda sikit ni. Allah, mengajar khairiah ni. Mengajar kat Pokok Senang ni. Duduk kat ni duduk kat Sembilang ni. Aslam penuh kenal dengan golongan tu. Sebab sebut nama mereka orang rakam kena buah tu. Ni dia Jadi saya kena berjaga-jaga lah. Baik. Ustaz Aslam tak apalah dia banyak kenalan, orang boleh kutip derma apa dia. Kita siapa nak kutip derma? Hang siapa? Kena saman dengan bapak tu. Kena saman bang 100,000. Nak bayar dengan apa? Kita nak bayar apa mampu kan. Baik. Jadi apa yang disebut muslihat iblis terhadap orang awam mencera para ulama yang disebut oleh Ibnu Al-Jauzi, dia kata di antara muslihat terhadap orang-orang awam adalah tindakan mereka itu yang mencela dan mencaci para ulama, kerana para ulama itu melakukan perkara-perkara yang mubah. Ini merupakan kejahilan yang nyata. Mereka lebih tertarik kepada orang-orang asing kerana memang mereka lebih mementingkan orang-orang asing itu daripada orang-orang yang berilmu dari penduduk di daerahnya sendiri, yang mengerti permasalahan dan akidah mereka. Mereka lebih cenderung kepada orang asing di luar daerah mereka, apalagi jika termasuk golongan batiniah. Padahal penanganan bahasa saya tak faham ni, urusan harus diserahkan kepada orang yang lebih tahu keadaan. Jadi maksudnya macam ni, yang dibawa oleh Ibnu Jauzi ni ialah pada zaman dia ni orang awam ni dia mencela para ulama di tempat mereka. Contohnya orang tu duduk di Basrah, jadi dia tak suka orang awam kat Basrah ni, dia tak suka ulama kat Basrah tu. Dia lebih suka orang luar. Dia lebih suka ulama yang mai daripada luar. Orang hak mai daripada luar ni lebih hebat lagi contoh macam kita lah. Kita kalau ulama mai daripada Arab ni lebih beriman lagi lah. Nak berbanding dengan hak orang Melayu ni nampak muka pun dah beriman dah.
Orang Melayu muka macam kita. Nampak tak apa nak, kita pun tak beriman. Kita pun tak beriman sangat. Tengok muka ulama kat mufti pun muka lebih kurang macam aku. Nampak tak beriman jugalah. Dah muka pun lebih kurang macam kita. Tengok mai tok Arab. Ni baru betul. Ni baru betul ni. Isyak dah no. Isyak luka asal ni no. Sambung tu no. Saya sambung 10 minit sambung no. Lama-lama tak boleh kan. Esok nak kerja pula. Baik. Jadi Ibnu Jauzi dia kata macam tu. Celaan yang ulama terima ni ialah dia tidak mahu menerima ulama setempat, tapi dia lebih menyanjung ulama daripada luar. Itu pun dia kira celah dah. Bagi Ibnu Jauzi tu dia kira celah. Sedangkan ulama setempat itu lebih memahami keadaan orang setempat, masalah orang setempat, adat orang setempat, dia lebih faham berbanding dengan orang hak luar mai. Tapi disebabkan macam saya kata tadi dah muka serupa kan, main muka Arab, hebat lagi lah Arab. Itu dia tu masalah. Baik. Kemudian yang seterusnya ialah memberi bukan ni. Ini panjang sangat tu ni. Muslihat iblis terhadap orang-orang awam berkaitan dengan masalah keturunan. Itu dia. Ni selalu banyak orang lah ni kan. Tapi ni Ibnu Jauzi, saya bukan nak katakan siapa-siapa. Ini yang dibawa oleh Ibnu Jauzi pada zaman dia dulu lagi. Jadi Ibnu Jauzi kata boleh jadi seorang di antara mereka mempunyai keturunan yang terpandang, lalu dia terpedaya oleh keturunannya itu. Dia berkata, aku termasuk keturunan Abu Bakar. Yang lain lagi berkata, aku termasuk keturunan Ali. Yang lain lagi berkata, aku adalah orang yang terpandang kerana berasal dari keturunan Hasan atau Husain. Yang lain lagi berkata, aku masih terhitung saudara dengan ulama ini dan itu. Itu dia. Jadi orang ni, orang awam ni, dia menyanjung seseorang tu kerana apa? Bukan kerana ilmunya, tapi menyanjung kerana keturunannya. Yang ni daripada dulu sampai kelar, daripada dulu sampai lah sama kena betul, kena step back itu. Sedangkan saya pun keturunan, ada keturunan kok dengan Nabi Adam. Ada juga, bukan tak ada kan, ada juga. Syekh Amin Morocco ni orang Morocco kata dia ni tak ada kena-mengena, dan orang Morocco pun haram tak kenal dia pun. Kami tanya orang Morocco tak kenal, berdiam je. Dia di Morocco ni dia memang ada keturunan Nabi yang agak terkenal di sana. Mereka ni memang kata, saya lupa, Al-Ghumari. Dia ada satu nama keturunan Ahlul Bait, nama dia Al-Ghumari. Al-Ghumari apa saya lupa dah. Depa ni keturunan Al-Ghumari ni, depa ni orang kata hebat dari segi ilmu hadisnya. Sanad hadis depa pun banyak. Depa hafal hadis banyak, sanad dia pun banyak. Jadi banyak ulama-ulama dunia ni dia akan pi ambil sanad hadis melalui Al-Ghumari ni lah. Jadi Al-Amin ni dia konon-kononnya mai daripada keturunan tu. Tapi depa sahkan bahawasanya tak ada pun daripada keturunan tu. Tapi macam saya kata tadi disebabkan kawan ni segak muka Arab, hak ulama yang ada sini pun belabak keturunan Nabi. Silap hak ada dalam surau ni keturunan Nabi. Silap mungkin abang kita ni dia pun keturunan Nabi ke? Kan? Mungkin dia Ahlul Bait? Ahlul Bait? Tak, okey. Kan. Mungkin dia pun keturunan Nabi, mungkin hak balu masuk ni pun keturunan Nabi. Kan?
Tapi sebab apa hak amin tu demai, dia disanjung lebih, kan? Sedangkan dari segi ilmu tak ada, biasa je. Kenapa dia disanjung lebih? Kerana dia mukanya segak. Tu yang pertama. Dan dia keturunan daripada keturunan bangsa Arab Morocco. Segak, Arab Morocco memang segak, tuan. Saya mengaji 5 tahun sana, kan? 5 tahun saya mengaji. Duk menitik aliok tu tak ha? Syarif Al-Haddad pun keturunan Nabi. Syarifah Syahirah pun keturunan Nabi, kan? Syahid Sam kan. Kan? Syarif Al-Haddad tu keturunan Nabi, kan? Okey, lagi apa lagi? Banyak, tuan-tuan. Yang keturunan Nabi ni banyak. Hak tu hak artis lah. Hak yang ulama pun banyak. Dah awak kita tak sanjung hak tu. Awak sebab dia bukan bangsa Arab, maka dia tidak dikira, dia tidak disanjung. Sebab tu Ibnu Jauzi dia sebut dah. Hak tajuk sebelum ni dia sebut apa? Dia mencela para ulama sebab dia suka pada ulama yang mai daripada luang. Jadi ulama setempat tu dia tak mau. Akhir dia macam hak amin tu lah. Disebabkan amin tu dia kata dia keturunan Nabi. Itu pertama. Dia keturunan Nabi. Jiran sebelah hang pun keturunan Nabi. Kan? Yang kedua, dia tu berbangsa Arab. Kalau betul-betul nak kita nak menyanjung keturunan Nabi Arab ni, dia di Saudi tu berlambak. Pi cari seorang sanjung. Kalau hang nak sanjung macam tu lah. Dia tu mai daripada Morocco. Morocco ni asal dia bukan bangsa Arab. Asal dia adalah barbar. Asal orang Morocco barbar, bukan bangsa Arab. Tapi memang bangsa Arab lah duduk tu sekarang. Sekarang ni hak sultan raja dia tu adalah bangsa Arab lah, keturunan Nabi lah. Raja dia tu keturunan Nabi. Dia ada 3 raja saja yang keturunan Nabi atas muka bumi ni. Raja Morocco, Raja Jordan. Raja Jordan yang paling kuat sekali. Keturunan dia dengan Nabi, Raja Jordan lah. Sebab dia Hashimi. Dia keturunan Hashimi, Raja Jordan. Dia tu memang keturunan yang duduk di Mekah, kena halau dengan pihak British, pergi duduk di Jordan. Bukan kena halau, kena buang. Orang British pergi buang, tipu mereka, pergi letak kat Jordan. Asal mereka ni lah yang jaga Mekah dengan Madinah. Hashimi ni lah. Keturunan yang ketiga, Qatar. Raja Qatar. Raja Qatar tu saya tak pasti dia keturunan Nabi tak. Pasal keturunan Nabi je. Tapi yang kuat ni tu lah, Morocco dengan ni. Lepas tu di Malaysia pun ada keturunan Nabi. Raja mana? Raja mana? Negeri mana hak keturunan Nabi? Betul yang punya keturunan Nabi. Raja Perlis hak lain, raja lain bukan keturunan Nabi. Raja Perlis memang keturunan Nabi. Nama ada semua ada sek. Jadi kalau kita nak menyanjung seseorang tu disebabkan keturunan keluarga dia tu, keturunan keluarga dia mai daripada Nabi, tak boleh. Sebab tu orang yang perlu kita sanjung ialah kita melihat kepada ilmunya. Tidak sama orang yang orang sebut, tak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu ni diangkat darjatnya. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat orang yang berilmu, maka situlah penilaian kita. Dia ni perlu kita sanjung ke tak perlu sanjung? Perlu kita sanjung lah. Allah tak kata kerana keturunannya tu aku angkat darjatnya. Kerana dia adalah keturunan Nabi, kita angkat darjat. Tak. Tapi Nabi bagi tahu, keturunanku apa sayanglah keturunanku, Nabi kata. Nabi pernah sebut, dengan keturunanku hangpa kena sayang lah. Bukan sanjung, tapi sayang keturunan aku. Cinta kepada keturunan aku.
Kita cinta kepada, tapi kita kalau hak yang merapu tu kita tak cinta lah. Ada tak tutup aurat apa semua, ada mampu meraban ni, tu kita tak mau cinta lah. Kita cinta yang memang mengikut Islam. Itu dia. Baik. Cuma hak yang tadi saya kata kan, yang Abu Bakar tak ada lah. Lalu ni tak bunyilah keturunan Ali, keturunan Abu ada bunyi. Aku dah bilang keturunan Abu Bakar. Tak pernah dengar. Saya pun tak pernah dengar. Di Malaysia ni saya tak pernah dengar saya adalah keturunan Abu Bakar. Kalau abang pun orang buat tak erti ya. Saya adalah keturunan Ali. Ali belah mana lah. Kalau kata saya adalah keturunan Ali, orang kata apa? Contoh dia tu mas, saya adalah jalur keturunan Sayyidina Ali. Orang kata apa dia? Hang Syiah. Jadi bahaya. Ngaku-ngaku turunan ni jaga. Baik jadi setakat tu saja. Tak ada nak habis tuan-tuan. Boleh nah. Boleh nah. Tak maaf tak apa nak baca sangat kita pun. Tak sempat. Saya pun daripada pagi sampai petang ada terapi jantung di hospital tadi. Jadi hari ni tak dah nak duduk belik. Tak ada nak belik. Buku sangat. Ni main-main terjah ni. Main-main buka terjah sikit-sikit macam tu. Saya harap hari ni dapatlah sedikit manfaat daripada kitab Talbis Iblis Ibnu Al-Jauzi. Mungkin tuan-tuan ni kalau kita nak kira ilmu ni, saya pun tak berilmu sangat. Mungkin hak yang mai abang-abang kita ni mungkin lagi berilmu daripada ni. Cuma mereka ni nasib mereka di negara mereka tak berapa nak cari rezeki tu tak berapa nak hebat sangat. Malaysia ni alhamdulillah. Jadi depa pun main menumpang. Tak ada depa pun tak ada bangunan. Kan? Jadi ada rahmat dia lah. Kan? Jadi janganlah kita benci sangat. Hak mana teruk tu kita bencilah. Hak mana boleh membawa manfaat kepada salah satu sama lain tu tak apa, alhamdulillah. Kan? Depa ni semua main lah. Bangladesh ni. Bangladesh ni sejarah dia dulu. Asalnya apa tuan? Bangladesh ni asal Pakistan. True? You all are Pakistani. After separating from India, Pakistan divided into two. India, Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka. Yeah. Before that, you all are India. Is that true? India bawa. You all that before that you all are India. But then when Mahatma Gandhi come, the British separate. The British separate you, India and Pakistan. And there Pakistan up north, there are another Pakistan. There are you living now. Is that true? But there nak cakap untih tak tadi. There are conflict. There are conflict with the real Pakistan and the Bangladesh. After that you are independent and then you make your own country, you name it Bangladesh. That is your history. History of Bangladesh. Dia pun asal lu Pakistan tu. Asal tu dinamakan Pakistan lepas divide kan. Dia ada Pakistan atas tu, lepas Pakistan bawah kan. Tapi berlaku orang kata kup apa orang begitu? Kup. Amboi saya ni lupa istilah. Rampasan kuasa kot maknanya. Rampasan kuasa daripada orang tempatan. Daripada ni lah, daripada bukan Bangla, daripada saya Banjar lu ada. Bangla lah, Bangladesh lah. Jadi rampasan kuasa tu akhirnya mereka minta kemerdekaan lah daripada Pakistan. Baik, wallahu ta'ala ala. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma ansuril islam al mujahidin al mustad'afin في فلسطين وفي سوريا وفي يمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.